Pernah tak anda tengok kereta lama yang berkarat macam ni? Senang je kita nak cakap, dah jadi besi buruk, tak ada harapan dah. Tapi, pernah tak anda rasa macam tu tentang diri sendiri? Hari ni, kita nak kupas satu idea yang sangat hebat. Tuhan tak pandang kita macam tu. Dia bukan setakat nak baiki sikit-sikit, tapi dia nak buat satu restorasi total, mengubah apa yang kita rasa dah hancur dalam diri kita menjadi satu karya agung. Kita semua pernah buat macam ni kan? Bila ada sesuatu yang retak dalam hidup kita, mungkin kesilapan atau luka lama, kita cepat-cepat cari pita pelekat untuk tampal. Solusi sementara cuma nak tutup masalah. Tapi apa yang Tuhan tawarkan jauh lebih hebat. Bukan sekadar tampalan, tapi sebuah restorasi total. Dia nak jadikan kita ni ciptaan yang betul-betul baru. Jadi, apa beza dia? Inilah isi utamanya. Rancangan Tuhan bukanlah nak baiki kita yang lama ni, tapi dia nak cipta sesuatu yang baru 100%. Ini bukan pasal pembaikan, ini pasal kelahiran semula. Dan janji ni, wow, ia mengubah segalanya. Dengar ni, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Cuba fikirkan sekejap, apa maksudnya tu? Di mata Tuhan, kita bukan lagi kereta lama yang perlu dibaiki. Tak, yang lama dengan semua cala bala dan karatnya, dah berlalu. Apa yang ada sekarang ni ialah sesuatu yang baru, segar dan dicipta semula dari awal. Cuba fahamkan betul-betul perbezaan ni. Anda bukan sekadar besi buruk yang dikitar semula. Anda dah jadi spesies yang baru dalam Kristus. Maknanya, identiti anda, tujuan hidup anda, semuanya baru. Tuhan tak tengok anda melalui cermin mata masa lalu yang penuh kesilapan. Tapi, dia tengok potensi masa depan anda sebagai karya agungnya. Bunyinya memang hebat kan? Tapi, kita semua tahu, proses perubahan ni tak selalunya mudah. Sebenarnya, ia seringkali melibatkan satu fasa yang paling kita takuti, penderitaan. Inilah soalan yang selalu bermain kat fikiran kita, betul tak? Kalau Tuhan nak pulihkan kita, kenapa kita kena lalui kesakitan? Kenapa proses untuk jadi lebih baik tu kadang-kadang rasa sangat perit? Jom kita patah balik pada metafora kereta tadi. Untuk dapatkan hasil cat baru yang berkilau, seorang pakar tu tak boleh terus sembuh cat baru. Tak boleh. Mula-mula, dia kena buat kerja yang paling susah. Buka bahagian yang rosak, kikis cat lama sampai habis dan gosok buang setiap titis karat. Proses Tuhan pun macam itulah. Kadang-kadang dia perlu kikis ego kita, tabiat buruk dan luka-luka lama supaya dia boleh mula membina sesuatu yang betul-betul baru dan indah. Jadi, ingat benda ni. Penderitaan tu bukanlah destinasi akhir. Ia cuma proses persediaan, fasa pembersihan. Sebab janji Tuhan tu jelas. Lepas kita lalui semua ni, dia sendiri yang akan turun tangan untuk pulihkan, kuatkan dan letakkan kita atas tapak yang kukuh. Jadi, apa sebenarnya yang dia pulihkan? Restorasi Tuhan ni bukan sikit-sikit. Ia sangat menyeluruh. Bukan setakat hal rohani, tapi ia sentuh 3 aspek penting dalam kehidupan seharian kita. Tuhan komited untuk memulihkan 3 perkara utama ni dalam hidup kita. Pertama, rezeki dan masa yang kita rasa dah terbazir. Kedua, maruah kita yang mungkin dah tercalar. Dan ketiga, yang paling penting, sukacita dan jiwa kita yang paling dalam. Pertama sekali, janji Tuhan untuk menebus masa. Pernah dengar tak ungkapan tahun-tahun yang dimakan belalang? Ia berujuk pada masa-masa yang kita rasa sia-sia sebab kesilapan sendiri, peluang yang terlepas atau kesedihan yang berpanjangan. Tuhan berjanji bukan setakat nak berkati masa depan kita, tapi dia nak gantikan balik apa yang dah hilang tu. Contoh paling power sekali mestilah kisah Ayub. Dia hilang segalanya. Harta, keluarga, kesihatan, maruah, semua licin. Tapi pada penghujungnya, Tuhan bukan saja pulihkan keadaan dia, tapi bagi 2 kali ganda. Ini bukti kuasa Tuhan untuk padamkan rasa malu dan kembalikan maruah yang kita rasa dah hancur. Dan mungkin inilah restorasi yang paling penting yang berlaku jauh di dalam diri kita, di tempat yang orang lain tak nampak. Bila kita rasa penat, putus asa dan sukacita tu dah hilang, Tuhan berjanji untuk menyegarkan jiwa kita. Dia nak bawa balik kegembiraan yang dah lama hilang dari hati kita. Semua janji-janji ni memang hebat. Tapi sekarang, persoalan tu patah balik pada kita. Apa peranan kita dalam semua ni? Semuanya bermula dengan satu keputusan yang penting. Cabarannya untuk kita hari ini ialah berhentilah bergantung pada solusi sementara ciptaan kita sendiri. Berhenti cuba tampan luka yang dalam dengan penyelesaian yang cetek. Dah sampai masanya untuk kita akui yang pita pelekat kita tu takkan pernah cukup.
Apa kata kita serahkan kunci kereta buruk kita tu kepada sang pakar restorasi? Percayalah pada dia, di tangannya, apa yang nampak macam dah hancur dan tak bernilai boleh diubah jadi sesuatu yang cantik, berfungsi dan penuh dengan warna harapan yang baru. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni. Cuba ambil masa sekejap dan fikirkan. Bahagian mana dalam hidup anda, mungkin kewangan, hubungan atau mungkin jiwa anda sendiri yang anda perlu serahkan padanya hari ini. Sebab dia sedang menunggu, sedia untuk memulakan karya restorasi agungnya dalam diri anda.